Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa kita untuk kita sambung kuliah kita secara online insya-Allah. Dan insya-Allah malam ni pengajian hadis berpandukan kitab hadis 40 Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, Arba'in Nawawiyah insya-Allah. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dulu dengan bacaan mula kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah kitab kita ni Hadis 40 karangan Imam Nawawi yang disyarahkan oleh Ustaz Mustafa Abdul Rahman, muka surat 88. Jadi kita masih lagi dalam pembahasan mengenai hadis yang pertama. Hadis pertama ni hadis yang kedua. Hadis yang kedua lah, sebab hadis yang pertama kita tu innamal a'malu binniyat. Dan hadis yang kedua ni hadis Jibril lah kita panggil, dikenali sebagai hadis Jibril kerana Jibril alaihi salam datang berjumpa dengan Nabi dan dalam keadaan menyerupai seorang pemuda, lalu bertanya tentang Islam, iman dan ihsan serta tanda-tanda kiamat. Jadi panjanglah pembahasan dia, seolah-olah hadis ni khulasah atau kesimpulan agama kita, tapi secara ringkaslah satu persatu dibahaskan. Jadi muka surat 88 tu kita membahas rukun Islam yang kelima, iaitu mengerjakan haji. Mengerjakan haji. Tiap-tiap orang Islam yang cukup syaratnya wajiblah mengerjakan haji di Mekah. Haji adalah ibadah. Menunaikan ibadah adalah bererti menurut perintah. Orang yang menunaikan haji bukanlah kerana hendak mendapat maksud keduniaan. Kerana haji itu bukanlah urusan dunia tetapi urusan agama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kewajipan mengerjakan haji diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Dan bagi ataupun kerana Allah wajib atas manusia pergi ke rumah itu, maksudnya Al-Bait di sini Kaabah lah, maksud Kaabah. Siapa yang berkuasa, maksudnya siapa yang mampu mengadakan perjalanan kepadanya, dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kaya daripada alam semesta. Surah Ali Imran ayat 97. So, rukun Islam kita yang kelima adalah mengerjakan haji, dan di sini ada syarat dia lah. Syarat dia iaitu bagi sesiapa yang mampu lah. Mampu dari sudut fizikalnya dan mampu dari sudut hartanya lah. Jadi kita tak nak bahas panjang bab haji, itu dalam fiqh. Di sini sekadar membahas rukun Islam secara ringkas lah. So, haji itu adalah suatu ibadah yang melibatkan dua perkara. Satu ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Jadi dia ini dua jenis ibadah. Ibadah badaniyah, iaitu kita perlu melakukan beberapa perkara seperti wukuf di Arafah, kemudian bermalam mabit di Muzdalifah, di Mina, kemudian kita kena tawaf, kemudian kita kena sa'i, kemudian kita kena melontar jamrah, kemudian kita berkorban, kemudian tahallul. Jadi bagi yang mereka duduk seluruh dunia lah, yang selain daripada yang duduk di tanah haram di Mekah, maka haji ini memerlukan perbelanjaan yang besar lah. Sebab itu dia dikatakan ibadah badaniyah dan juga ibadah maliyah, sekali dua dalam satu. Jadi dia syarat dia yang mampu lah, mampu dari sudut badan dia dan juga harta dia. Jadi ibadah haji itu adalah suatu ibadah yang dilakukan pada waktu yang tertentu, iaitu bermula 9 Zulhijjah adalah, iaitu bermula dengan wukuf di Arafah sampailah kepada yang terakhir, iaitu tahallul. Semua orang tahulah kan tentang haji. Pembahasan tentang kaifiatnya kita dan hukum-hukumnya, rukunnya, syaratnya semua kita bahas dalam fiqh lah. Ni cerita tentang kewajipan haji saja. Haji suatu ibadah yang sudah tentu mengalami kepayahan dan kesusahan. Siapa yang pernah pergi haji tahulah, dengan ramainya kan, berjuta orang. Namun demikian, seorang Islam tetap menghadapi dan menanggungnya dengan perasaan yang tenang, lagi gembira, kerana dia mengetahui dengan yang demikian barulah dikatakan mentaati Tuhannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi bagi seorang Islam, dia tetap menghadapi dan menanggungnya dengan perasaan yang tenang dan gembira lah. Kerana dia mengetahui dengan yang demikian barulah dikatakan mentaati Tuhannya. Berapa? Ada orang. Berapa? Ha? Tanya ni berapa? Memang boleh kita kata semua jenis ketaatan tu memang ada unsur-unsur kepayahan, unsur-unsur yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Yang tidak disenangi oleh hawa nafsu lah. Ada baki dulu. Ada orang hantar makanan. Jadi kita kata bukan saja haji lah, semua jenis ketaatan itu ada bermacam-macam ujian dan kepayahan di sebaliknya lah. Solat pun kita kena sehari 5 kali kena semayang kan. Dan bukan saja boleh semayang begitu saja, kita kena ada syarat-syarat dia, kena bersuci, kena bertutup aurat, kena menghadap kiblat dan tunggu waktu dia.
Begitu juga kalau puasa lagi lah. Puasa dia punya ujian dia pula, tak boleh makan. Puasa tak boleh nak makan, kan? Dan zakat terpaksa keluarkan harta. Kalau haji ni, itulah. Haji ni harta yang banyak, belanja besar juga. Kemudian kita kena pergi Arafah, pergi Mina, pergi dalam keadaan jalan jam, orang ramai. Lepas tu kena tawaf, kena sa'i, Masya Allah. Memang semua unsur-unsur tu ada kepayahan, ada kesusahan lah. Dan dia lama kelamaan dia akan menjadi satu kelazatan lah bagi orang yang tetap istiqamah di dalam melaksanakan ibadah ni. InsyaAllah akan diberikan oleh Allah Ta'ala kelazatan di dalam melaksanakan ketaatan. Ibadah haji tidak sebagaimana ibadah yang lain-lain yang boleh dilakukan sewaktu dalam tempat kediaman di negeri sendiri. Kerana haji menghendaki kepada waktu yang tertentu dan tempat yang tertentu pula, serta memerlukan perbelanjaan dan kesihatan badan. Terpaksa meninggalkan kampung halaman serta rumah tangga dan mengharungi lautan dengan menanggung bermacam kepayahan dan kerunsingan. Islam dinamakan jihad, iaitu perjuangan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihadul kabir was-saghir wad-dha'if al-mar'atu al-hajju wal-umrah. Jihad orang tua dan kanak-kanak dan orang yang lemah dan orang perempuan ialah haji dan umrah. Jadi jihad ni sebenarnya perkataan daripada bersusah payah lah. Selain daripada jihad tu maksudnya berjuang, berperang di jalan Allah untuk memerangi kaum musyrikin, untuk menegakkan kalimah Allah, menegakkan agama Islam. So jihad juga menunjukkan kepada suatu perjuangan yang menyusahkan lah. Daripada jahada tu, juhud itu satu kepayahan, satu kesusahan. Jadi bagi orang yang tua, bagi kanak-kanak, bagi orang yang lemah, bagi wanita, jihad dia haji. Haji dan umrah tu macam jihad. Jadi pergi haji ni seolah-olah macam berjihad. Pahala dia pun besar lah. Dan dia kata tadi, ibadah yang mana dia hanya dalam setahun tu hanya sekali saja masa dia, bermula 9 Zulhijjah. Sampailah selesai 13 Zulhijjah. Itu yang biasa lah, yang standard ni. Kemudian dia mesti kena pergi ke sana lah, ke Tanah Haram, ke Mekah. Kalau tak boleh nak buat di Malaysia ke di tempat-tempat ni, tak boleh. Jadi bayangkanlah, hanya satu tempat saja, satu masa yang tertentu saja. Jadi seluruh dunia nak buat. Sebab tu dia jadi ramai. Kalau semayang, masing-masing boleh semayang di surau, di masjid, kawasan karya masing-masing. Puasa tak payah perlukan tempat pun. Puasa paling mudah. Tak payah tak perlu keluar modal. Mana puasa hanya menahan, siap boleh save lagi duit. Cuma dia balas dendam lah ketika buka puasa tu, habislah kan bazar Ramadan, habis. Jadi kalau zakat, dia hanya perlukan keluarkan harta dia, beri kepada amil atau kepada asnaf. Haji ni tak boleh. Kalau pergi seorang, jawabnya tinggalkanlah anak bini, kampung halaman, ternakan, apa segala-galanya. Tinggal. Jauh pergi. Ini entah balik tak tidak kan. Jadi haji ni kita kena tinggalkan. Kita menuju ke satu tempat yang jauh. Kalau pergi ramai-ramai tak apa. Tapi kalau pergi seorang, meninggalkan anak isteri, itu berat sikit tu. Kemudian bukan sehari, bukan dua, standard sebulan lah kan. Sebenarnya paling cepat pun 2 minggu. Kemudian zaman dulu lagi susah lah. Zaman dulu kan naik kapal laut, dengan ombak apa semua cukup. Ataupun naik kenderaan lah, naik unta ke apa ke. Zaman sekarang senang sikit lah naik kapal terbang kan. Cepat sikit lah. Cuma kuota nak tunggu haji tu pun boleh tahan juga. Kan berapa, kalau lambat daftar, lambat lah. Saya insyaAllah tahun 1566. Dah kiamat kot. Lagi 100 tahun lebih lagi giliran pergi haji. Tak hidup tak tidak. Kemudian
Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, nara al-jihada afdalul amal, afala nujahidu?" Qala la, lakinna afdalul jihad hijjum mabrur. Ya Rasulullah, kami berpendapat jihad adalah seafdal-afdal amal, maka adakah kami akan berjihad? Maksud wanita lah. Nabi SAW bersabda, tidak, tetapi jihad yang afdal itu adalah haji yang baik. Jadi untuk wanita, jihad dia adalah haji. Haji adalah ibadat untuk diri seseorang, dan untuk menyempurnakan ibadah ini, maka wajiblah orang yang hendak mengerjakannya mempelajari segala rukun dan adab haji dengan betul, supaya hajinya itu diterima Allah. Dan inilah yang dimaksudkan daripada bukan namanya, bukan pula perhiasan dan pakaiannya. Jadi ada orang suka dapat gelaran haji kan, namanya haji sekarang ni. Ibadah haji merupakan suatu muktamar yang maha besar. Satu muktamar yang maha besar, berhimpun kerananya seluruh umat Islam dari segala bangsa, dari segala segenap penjuru alam. Maka dengan kesempatan ini dapatlah umat Islam berikhtiar untuk mempersatukan pendapat dan fikiran mereka, serta berusaha untuk mencari kemuslihatan ataupun kemaslahatan hidup dalam urusan dunia dan agama, sebagaimana firman Allah Ta'ala, liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallah, supaya mereka menyaksikan segala manfaat bagi mereka dan mereka menyebut nama Allah. Surah Al-Hajj ayat 28. Jadi haji ini mengumpulkan seluruh umat Islam seluruh dunia. Ketika itu kita nampak ketika umat Islam tu dia bersatu. Ini yang orang tak suka lah. Musuh-musuh Islam paling tak suka sekali haji. Pasal apa? Di situ nampaknya kan seluruh umat Islam, tak kira bangsa, tak kira bahasa, tak kira warna kulit, tak kira kedudukan, tak kira pangkat, tak kira usia, semuanya sama. Kena pakai ihram, kena pakai pakaian ihram, tak boleh pakai baju yang cantik-cantik, branded, semuanya kena pakai pakaian ihram. Kan, tak kira raja ke, menteri ke, orang biasa ke, siapa ke, semuanya sama di sisi Allah Ta'ala. So masing-masing akan mengelilingi Kaabah bertawaf. Masing-masing akan sa'i daripada Safa ke Marwah 7 kali. Masing-masing akan wukuf di Arafah, malam di Mina, di Muzdalifah, melontar jamrah. Sama. Jadi umat Islam nampak di situ, dia bersatu di situ. Kalau yang lain-lain tu kan, maksudnya semayang berjemaah. Kemudian kalau ada mingguan, semayang Jumaat. Semayang Jumaat kita ada pun berkumpul lah bersama-sama juga. Kemudian kita ada semayang Hari Raya, berkumpul juga. Dan yang paling besar, perhimpunan yang paling besar tu haji. Haji seluruh manusia, seluruh umat Islam seluruh dunia bertumpu ke satu tempat pada suatu masa dengan mengerjakan ibadah bersama-sama, solat bersama-sama kan. Jadi itu yang nampak tu digeruni oleh musuh-musuh Islam. Iaitu menunjukkan Islam itu satu dia punya tujuan dan maksud dia. Haji juga mengajarkan manusia hakikat persamaan. Mereka semua adalah satu pada hukum Allah. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Mereka sekalian adalah berpakaian ihram dalam satu keadaannya, dan mereka tinggalkan pakaian kebangsaan yang menjadi kemegahan bangsa mereka. Waktu itu tidak ada yang hendak dibanggakan, tidak ada yang hendak diucapkan, melainkan apa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW, iaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Maksudnya labbaik maknanya kami menyahut seruanmu ya Allah. Itu maksudlah labbaik. Labbaik maksudnya kami menyahut seruanmu ya Allah.
Demikianlah ibadah haji, ibadah yang dikerjakan di tempat yang penuh peristiwa dan sejarah lama. Tetapi kesannya masih hidup teringat serta terkenang di hati sebagai satu peringatan dan kenangan di sekitar kebesaran Allah Ta'ala, dan sekalian pekerjaan yang dilaksanakan di tempat itu tidak lain maksudnya selain dari memperbaharui kembali kebesaran Allah. Dan sekalian ucapan yang dikeluarkan pula adalah sebagai lambang pujian kepadanya dan permohonan untuk mendapat kurniaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. So haji ini sebenarnya antara maksud dan tujuan dia ialah untuk kita mengenang pengorbanan orang-orang terdahulu ataupun nabi-nabi terdahulu. Jadi sebenarnya haji ini kebanyakan apa yang kita buat itu adalah semuanya yang dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam bersama isterinya Siti Hajar alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Itu sebenarnya seperti tawaf, sa'i, melontar jamrah, itu semua itu perbuatan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan datuk ataupun nenek moyang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang membina Kaabah tu sebenarnya yang bina Kaabah tu panjang ceritalah kalau bab Kaabah ni. Ada yang kata sebelum Nabi Adam diutuskan pun katanya Kaabah sudah dibina. Ada yang kata Nabi Adam yang bina Kaabah, kemudian masa banjir Nabi Nuh tu selepas tu Nabi Ibrahim yang bina semula. Panjanglah cerita Kaabah. Kemudian dia menyeru kan dia menyeru manusia seluruh dunia supaya datang mengerjakan supaya datang mengerjakan haji ke Baitullah. Jadi banyak di situ sebenarnya pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kita kenang lah. Dia punya ringkasnya cerita dia, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala menuju ke Mekah, maka dia telah bawa isteri dia yang syarat mengandung. Dan sebenarnya ketika itu Nabi Ibrahim berumur 80 tahun lebih. Maksudnya dia tak dapat anak ketika dia berkahwin dengan Siti Sarah. Kan, dia tak dapat anak. Kemudian diceritakan bahawa Siti Hajar itu adalah hamba kepunyaan Siti Sarah, lalu dimerdekakan, lalu disuruh Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Hajar. Dan bila Nabi Ibrahim kahwin Siti Hajar, dapat anak. 80 tahun dia minta doa kepada Allah Ta'ala. Setelah umur dia 80 lebih baru dapat anak. Masa tu umur panjang lah, umur zaman tu umur beratus tahun. Jadi ketika syarat mengandung sampai di Mekah, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar bersama anak yang berada dalam kandungan. Dan dia tinggal macam tu je. Maka Siti Hajar tengok, nak pergi mana wahai Ibrahim? Dan dia tak dibenarkan jawab. 3 kali Siti Hajar tanya, kau nak pergi mana? Tinggalkan kami ke? Maka kali yang ketiga bila Nabi Ibrahim tak jawab, maka diarahkan supaya tidak menjawab. Maka akhirnya Siti Hajar kata, adakah ini perintah Allah? Maka baru dia angguk. Dia kata kalau begitu, kalau itu perintah Allah, pergilah. Pasti Allah Ta'ala akan menjaga kami. Bayangkanlah kan, dia tinggalkan Siti Hajar itu fi wadin ghairi zi zar'in, satu lembah yang tidak ada sumber kehidupan lah kita kata. Ketika itu kosong, tanah padang pasir, kosong. Ya, tidak ada sumber kehidupan. Bayangkanlah tengah syarat mengandung, mana patutnya bawa ke hospital. Tinggalkan pula seorang-seorang, tu dia. Sebenarnya di sini tarbiyah lah. Tarbiyah keyakinan, tarbiyah keimanan. Siti Hajar baik, Nabi Ibrahim baik. Nabi Ibrahim dia ditarbiyah oleh Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala akan selesaikan segala urusan. Isteri kau sedang mengandung ke apa ke, itu bagi Allah mudah saja. Allah tak perlukan hospital, tak perlukan bidan, tak perlukan katil, tak perlukan apa sajalah. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan untuk mengerjakan usaha dakwah, pergi ke Syam sana. Dan Siti Hajar ditinggalkan kesorangan. Jadi ketika dia melangkah pergi itu kan, syaitan datang kan, iblis datang. Dia kata, wahai Ibrahim, kau nak tinggal bini kau dengan anak dalam kandungan tu dalam keadaan macam ni, kau gila ke apa? So dia ambil batu baling,
Dia ambil batu balik. Itu yang kita kena melontar jamrah. Dan 3 kali syaitan datang, 3 kali dia baling batu. Sebab tu kena melontar 3 jamrah. Jamratul ula, jamratul wusta, jamratul aqabah. Jadi kemudian bila dia pergi, akhirnya Siti Hajar bersalin dengan Nabi Ismail alaihissalam. Dan ketika itu air tak ada, apa tak ada. Ya, lepas tu dia pun berlari kan daripada Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Kot-kot ada kabilah datang boleh minta air sikit. Ya, boleh lepas mengandung, bayang. Jadi perbuatan dia berlari-lari anak daripada Safa, bayang kalau lepas mengandung lari Safa Marwah 7 kali. Maka ketika itu kan terpancarnya air Zamzam. Air lah daripada kaki tempat Nabi Ismail tendang tu, pasir tu, keluar air Zamzam. Lepas tu air tu dinamakan air, lepas tu dia Zamzam tu kalau mengikut apa yang saya dengar tu bahasa ketika itulah, sebab sekarang ni Nabi Ibrahim berbahasa Arab ke atau bahasa lain. Di Zamzam tu macam maksudnya dia kepung supaya air tu bertakung lah. Akhirnya jadilah telaga Zamzam. Hiduplah dia. Berapa lama Nabi Ibrahim pergi? Dia balik bila? 8 tahun. Bukan 8 jam, bukan 8 hari, 8 tahun. Bayangkanlah 8 tahun dia tinggalkan Siti Hajar kat situ. Siti Hajar pun tak gimana tulis tu. Sampai dia balik, anak dia dah besar. Nabi Ismail dah besar. Bayangkanlah 8 tahun tinggal dalam keadaan anak dalam perut. Kemudian dia punya rindu dekat anak dia kan. 80 tahun. 80, tak pasti 80 berapa, tapi 80 tahun lebih dia punya umur dia tu. Dia mohon minta anak. Allah bagi setelah umur 80 tahun. Lepas tu bila anak nak bersalin, suruh pergi tinggalkan bukan saya 8 tahun. Pergi ke Syam, dakwah sana tu balik dah tentulah rindu nak tengok anak kan. Tak sempat tengok pun, lahir pun tak sempat tengok. Balik Allah Ta'ala suruh sembelih. Allah Ta'ala suruh sembelih Nabi Ismail. Bayangkanlah dia punya perasaan itu kan. Mimpi Allah Ta'ala perintahkan supaya sembelih Ismail. Akhirnya taat lah. Panjang cerita dia, ringkasnya, akhirnya itulah dia tak sanggup kan. Dia nak tengok, nak sembelih anak sendiri. Tutup mata dia, asah parang dengan setajam-tajamnya lah. Kemudian letak Nabi Ismail di atas tempat sembelihan itu, mazbah tu. Lalu dia sembelih betul. Dia bukan tipu-tipu punya cerita. Dia letakkan pisau itu di leher Nabi Ismail dan dia tekan dengan niat nak bersembelih ya. Perintah Allah, macam mana sembelih lembu kan. Tekan pisau tajam bagi nak putuskan leher. Tapi dia tekan tak lut. Sebab tu kan dalam akidah kan kita bahas pisau tidak boleh memotong melainkan dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, dengan kudrah Allah. Yang memotong bukan pisau. Pisau tu asbab saja. Jadi yang mengizinkan pisau itu memotong adalah Allah. Kekuatan memotong itu adalah dari Allah, bukan dari pisau. Itu kan Allah Ta'ala nak tunjukkan kuasa dia. Jadi setelah tu Jibril datang, dia kata, wahai Ibrahim, kau telah lulus ujian. Jadi bila dia buka mata dia, didapati Ibrahim, Nabi Ismail tak ada apa-apa, sikit luka pun tak ada pada leher dia. Dan dia ada tiba-tiba dekat sebelah tu ada seekor kibas, seekor kambing. Lalu Jibril kata, Allah Ta'ala tukarkan sekarang ni, ambil kambing ni, sembelihlah, ganti kepada Ismail AS. Jadi ulama kata sebenarnya bukanlah Allah Ta'ala suruh sembelih anak kan. Suruh nak tengok antara sayangnya dia dengan anak dia tu dengan perintah Allah, mana yang dia akan utamakan. Memang bayanglah 80 tahun minta anak tak dapat, anak dapat tinggalkan sepanjang pasir, nak bersalin pun tak boleh, nak tolong tinggalkan bukan saya 8 tahun, lepas tu balik punya rindu nak tengok muka anak, lepas tu suruh sembelih. Mana Allah Ta'ala nak tengok perintah Allah tu lebih utama ke sayang kau dengan anak tu lebih. Jadi bila dia sanggup sembelih, mana Allah Ta'ala suruh sembelihkan kasih sayang itu, maksudnya utamakan perintah Allah daripada walaupun anak sendiri kan. Lulus, Nabi Ibrahim lulus. Jadi itulah semua perbuatan yang kita buat semasa haji tu kan.
iaitu dengan kita tawafnya, sa'inya, melontar jamrahnya dan juga sembelihlah korban di sana kan. Itu semuanya, kebanyakannya, hampir semua itu adalah pengorbanan atau amalan Nabi Ibrahim, bahkan keluarga Nabi Ibrahim AS. Bukan Nabi Ibrahim saja, isteri dia punya amalan sa'i itu pun dibuat oleh kita, ya, dan juga amalan-amalan yang lain seperti tawaf dan sebagainya pun adalah keluarga Nabi Ibrahim AS. Itu sebenarnya haji lah. Maksudnya haji ni selain daripada kita korbankan harta dan diri kita, kita mengingati, mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim AS yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW lah. Nabi Muhammad daripada keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS. Itu tentang haji lah sebenarnya. Jadi kita meninggalkan anak bini kita 2 minggu, 3 minggu, sebulan paling pun pergi haji. Anak dalam keadaan sihat walafiat, hospital ada, semua ada kan. Silat-silat kalau tengah nak bersalin, bini nak bersalin, tak pergi haji kan. Jadi sedikit sebanyak meninggalkan jugalah. Meninggalkan juga. Paling cepat 8 hari kot. Jadi sebenarnya kalau nak ikutkan, kalau orang yang mungkin package yang tertentu, sebenarnya kalau dia pergi pada sehari 2 sebelum wukuf tu pun sempat lagi. Kemudian hari lepas hari tasyrik balik kan. Macam ni lebih kurang seminggu dah cukup dah. Kalau betul-betul lah, tapi itulah dia, biasanya orang pergi, tak silap saya dalam 2 minggu, paling kurang pun 2 minggu kan. Jadi yang biasa orang pergi sebulan atau 40 hari. Sekarang ni kalau tawaf, sa'i sedap kan dalam aircon. Kalau sa'i tu dalam aircon kan. Lantai marmar, lepas tu aircon. Letih jugalah kan. Pernah juga saya pergi umrah, alhamdulillah sekali. Boleh tahan juga letih dia tu, sa'i dengan, terutamanya sa'i lah. Tapi itu keadaan macam tu. Bayangkan Siti Hajar. Siti Hajar sa'i bukan dalam aircon, bukan dalam dia. Memang bukit betul lah, tanah betul. Bukit, anak bukit lah, dia tak tinggi sangat. Bukit tu pun dah tak nampak dah kan. Dia ditimbun dengan simen tu. Bayangkanlah, lepas tu boleh lepas mengandung tu, boleh lepas bersalin. Kita boleh lepas makan. Itu pengorbanan yang mengenang pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu ataupun Nabi Ibrahim AS bersama keluarga dia lah. Akhirnya dapatlah ditegaskan bahawa ibadah haji adalah penuh dengan hikmah dunia dan agama. Tadi dia ada sebut jugalah, maksudnya sebenarnya diizinkan juga untuk haji ni untuk kita mencari keduniaan lah. Maksudnya dibenarkan untuk macam kita cari barang-barang untuk diniagakan, atau beli barang-barang untuk dibawa balik untuk berniaga, ataupun bawa barang-barang untuk diperjualbelikan di sana. Itu memang dibenarkan. Maknanya tujuan sampingan lah. Tujuan sampingan memang dibenarkan dalam syarak pun masih dibenarkan. Tapi niat utama dia mengerjakan haji lah. Niat utama dia mengerjakan haji. Tetapi dalam masa tu boleh ada kesempatan yang diberikan oleh syariat kita untuk kita mencari sedikit dunia lah. Sebab apa, ketika tu bertemu kan, semua manusia bertemu ketika itu. Jadi masing-masing boleh bertukar-tukar barang. Zaman dulu lah, zaman sekarang Shopee dengan Lazada sudah. Zaman sekarang Shopee, Lazada aja kan. Tak payahlah nak tunggu pergi haji. Segala apa yang ada kat Mekah tu semua sekarang made in China. Made in China semua. Yang diperjualkan semua made in China. Dan barang-barang yang dibuat daripada di sana pun ada dijual di Malaysia, di seluruh dunia ada jual. Zaman sekarang import export tu biasa. Kita beli barang Shopee pun dia boleh import daripada Mekah pun boleh, daripada satu dunia boleh kan. Tapi paling banyak China. Jauh-jauh pergi haji kan, beli barang, bawa balik, tengok-tengok semua dalam made in China. Kapitalis Strait berlambah-lambah. Sama je apa yang ada dekat Mekah, Madinah, ada juga dekat Malaysia, kat Pasar Malam. Tapi boleh lah, maksudnya ulama-ulama zaman dulu mereka memang betul-betul zaman tu kan bukan zaman macam kita lah. Zaman dulu memang mereka mempergunakan masa haji tu untuk
kalau ulama-ulama hadis zaman awal-awal dululah, mereka akan mengadakan majlis untuk membaca hadis atau tahammul hadis, meriwayatkan hadis, menerima hadis, mempelajari hadis, bertukar-tukar hadis. Ya, kemudian setelah itu ulama-ulama fiqh pun bertukar-tukar pandangan dalam masalah fiqh, masalah ijtihad mereka yang berbeza, mereka buat perbincangan. Itu zaman-zaman tu lah. Sekarang ni tak tahulah pergi haji buat apa kan. Paling jelas pergi haji selfie. Pergi haji yang paling common dibuat sekarang selfie, lepas tu post dalam Facebook, Instagram. Jadi zaman-zaman dulu memang ulama-ulama akan saling ziarah, menziarahi, bertemu antara satu sama lain, bertukar-tukar pandangan, bertukar-tukar ilmu, saling buat muzakarah. Haji lama, mereka akan berada lama di musim haji. Itu zaman dulu, sebab peluang tu setahun sekali je datang. Zaman sekarang tak payah, online je. Google je semua ada. Sebenarnya dia punya mudah tu mudah, tapi keberkatan dia kurang lah. Kurang keberkatan berbanding zaman dulu. Dia punya susah payah untuk mendapatkan sesuatu tu. Itu di situ ada keberkahan lebih daripada kita. Kita bukan tak ada berkat, ada juga insya-Allah. Cuma zaman dulu tu kerana mereka bersusah payah kan, nak bertemu dengan ulama sesama ulama tu bukan senang. Dan nak pergi pun dulu kenderaan paling pun kapal laut, kemudian unta, kereta ni semua, kenderaan bermotor ni bermula selepas, tak ingatlah, lebih kurang dalam Perang Dunia Pertama ke kot, atau sebelum tu sikit lagi. Baru bermula. Kalau zaman-zaman dulu, ulama dulu tetaplah pakai kenderaan kuda binatang, kuda, unta dan sebagainya. Maknanya berbulan-bulan lah perjalanan nak sampai ke sana. So dalam mujahadah itulah Allah Ta'ala beri keberkatan yang banyak. Kita sekarang semua mudah. Bila semua mudah, tak ada harga. Tak menghargai. Benda yang dapat dengan mudah kurang dihargai. Akhirnya dapatlah ditegaskan bahawa ibadah haji adalah penuh dengan hikmah dunia dan agama. Orang yang mengerjakannya adalah dalam pemeliharaan Allah dan taufiknya, sedang orang yang enggan mengerjakannya berarti berpaling dari pemeliharaan dan taufiknya serta benci kepada mengingati kebesarannya dan mendapat hidayahnya. Dan kerana itu Rasulullah SAW telah bersabda, "Man malaka zadan warahilatan tuballighuhu ilal baitillah wa lam yahujja fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan." Mana siapa yang memiliki bekalan dan kenderaan yang boleh menyampaikan dia ke Baitullah, ke Mekah lah, ke Kaabah, dan dia tidak mengerjakan haji, maka tidak ada atasnya suatu halangan bahawa ia akan mati sebagai seorang Yahudi dan Nasrani. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. Maknanya orang yang memang sudah berkemampuan, cuma sekarang ni adalah syarat-syaratnya kuota dan sebagainya kan. Maknanya setelah diberikan kuota dah semua dah, tiba-tiba tak nak pergi. Maknanya di sini Nabi kata dia takkan mati melainkan menjadi sama ada Yahudi atau Nasrani. Maksudnya nasibnya seperti nasib orang Yahudi Nasrani ikut, tapi tak adalah sampai tahap macam tu lah. Maksudnya di sini kalau memang betul-betul dia mengingkari benda tu, berkemungkinan lah. Tapi sekadar berdosa lah. Dosa besar lah. Kalau dia mampu, dia tak pergi, dosa besar. Demikianlah 5 rukun Islam yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW, iaitu rukun yang dapat dilakukan oleh perkataan dan perbuatan. Perkataan 2 kalimah, mengucap 2 kalimah syahadah, dan perbuatan iaitu solat, puasa, zakat, haji. Yang dilakukan oleh perkataan ialah pengucapan 2 kalimah syahadah yang dituturkan dengan lidah, manakala yang dilakukan oleh perbuatan terbahagi 3. Pertama, perbuatan badan seperti sembahyang dan puasa. Kedua, perbuatan harta seperti zakat. Dan ketiga, perbuatan atau amal. Maksudnya paduan antara badan dan harta seperti haji. So, solat dengan puasa dipanggil ibadah badaniyah. Kemudian zakat dipanggil ibadah maliyah, ibadah harta. Kalau haji menggabungkan kedua-dua, zakat badaniyah, ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Ibadah badan dan harta lah, itu haji.
Selanjutnya, selain dari rukun ini, ada lagi perintah dan larangan serta adab dan hukum-hukum yang bertalian dengan manusia dan masyarakat. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menerangkan kelakuan seseorang Islam, iaitu seseorang Islam ialah sejahtera sekalian orang Islam daripada bencana atau bahaya lidahnya dan tangannya. Maksudnya, adakah Islam ini sahaja? Adakah Islam itu hanya 5 sahaja? Jadi kita ini rukun Islam. Rukun Islam 5 perkara. Jadi inilah rukun merupakan tiang utama ataupun asas bagi Islam. Yang kemudian ada lagi lah, ada yang lain-lain tu Islam ialah melakukan sekian-sekian. Yang contoh yang dibagi Islam ialah mengajar umatnya supaya tidak menyusahkan orang lain. Islam ialah di mana dalam segala aspek kehidupan ada hukum-hukum yang dibawa oleh agama Islam. Sama ada dalam pernikahan misalnya. So ada hukum-hukum daripada Islam. Kemudian dari segi muamalah ataupun kita panggil urusan-urusan jual beli, urusan sewa menyewa, urusan hutang menghutang, cagar mencagar, gadai menggadai dan upah mengupah dan sebagainya lah. Segala urusan kita di dunia ini ada hukum yang dibawa oleh Islam. Dan selain itu ada juga dari sudut akhlaknya pun ada perkara yang diperintahkan oleh Islam dan dilarang oleh Islam. Dan yang asasnya nanti insya-Allah lepas ni lah. Lepas ni dia akan bahas pula rukun iman. Jadi sepatutnya rukun iman dibahas dulu, sepatutnya lah. Tapi di sini diikut kepada matan hadis itu. Matan hadis itu yang diriwayatkan tu dia kata Jibril tanya dulu, akhbirni anil Islam. Ada riwayat yang menceritakan Jibril tanya akhbirni anil iman dulu. Tapi di sini Imam Nawawi pilih riwayat yang Jibril bertanya tentang Islam dulu. Maka di sini dalam syarahannya pun dibahaskan rukun Islam dululah. Sebab apa? Sebab asalnya itu iman dulu. Iman itu asas. Iman itu, rukun iman itu adalah asas bagi agama Islam. Setelah beriman, barulah kita boleh bersyahadah, kita menunaikan solat, baru sah, kita puasa, kita zakat, kita haji. Tanpa akidah yang betul, tanpa keimanan yang betul, sia-sia semua. Tapi di sini bukanlah menunjukkan bahawa rukun Islam dulu baru rukun iman. Tak, dia hanya semata-mata ikut hadis itulah. Bila hadis tu dalam matan hadis itu dia menceritakan tentang Jibril datang dalam bentuk rupa seorang pemuda lalu bertanya tentang Islam dulu, lepas tu baru iman, lepas tu baru ihsan, maka disyarah ikut itulah. Kalau pada hakikat sebenarnya iman dulu sepatutnya yang dibahas lah. Akidah dulu masuk iman lah. InsyaAllah kita akan bahaskan rukun iman. Kalau nak ikutkan panjang pembahasan rukun iman ni, tapi kita ada pengajian akidah, kita ada pengajian fiqah kan. Kita selang-selang. Jadi kita ada minggu-minggu pengajian saya lah. Di selang-selang antara hadis akidah, hadis fiqah, hadis akidah, hadis fiqah. Dan fiqah pun telah banyak kita khatam, dah masuk kitab yang kedua rasanya. Sebelum tu kita pernah belajar Muniyatul Musalli dan sebagainya, dah khatamlah bab solat terutama yang paling penting kan. Dan sekarang masih lagi kita bahas bab kita guna kitab Al-Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Kemudian kita sekarang ni sampai dalam bab solat, di akhir-akhir bab solat lah, akhir-akhir bab solat. Nanti akan ada pula nanti bab-bab yang panjang lah, bab solat ni agak panjang dalam fiqah. Dan akidah rasanya dah 3-4 kitab kita selesai lah. Akidah memang paling, sebab akidah ni tak banyak sangat. Jadi kita dah khatam dalam 3-4 kitab rasanya akidah. Sekarang ni kita bahas tentang kitab Kifayatul Awam. Agak dalam sikit lah. Agak dalam sikit, melibatkan ilmu kalam sikit. Jadi kita tak akan bahaslah tentang secara detail di sini. Di sini dalam hadis kita hanya bahas secara secara umum saja, secara global sajalah. Apa itu rukun iman. Ya, detailnya dalam pengajian akidah insya-Allah. Jadi setakat itu dulu Setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
apa yang tak baik itu kelemahan salah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah telah bagi taufik untuk kita faham, amalkan, sampaikan, dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semua, amin wa iyyakum.